Kita bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa dan semalam sebenarnya kita telah menyaksikan seharian berkaitan dengan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dan pastinya rentetan itu berlaku ketika kita mengemas kini beberapa berita penting terutamanya yang melibatkan COVID-19, program vaksinasi dan sebagainya. Keadaan dan juga situasi ini bergerak seiring untuk kita melihat kepada perkembangan ini, bagaimana rentetan dan juga integrasi ini dapat diseimbangkan dalam memastikan keadaan Malaysia terus stabil walaupun keadaan politik semasa yang masih lagi belum dalam keadaan yang baik, terutamanya apabila belum lagi kita melihat pembentukan kabinet dan menjadi persoalan utama ketika ini siapa Perdana Menteri yang ke-9. Pastinya tumpuan hari ini kami bawakan daripada pagi tadi bersama dengan Hasimi Muhammad, dan dijangkakan semua ketua parti politik akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara petang ini ataupun tengah hari ini, dan ia ada kaitan dengan perbincangan berhubung dengan bakal Perdana Menteri yang ke-9. Dan kalau kita menyingkap semalam apa yang berlaku, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan menyembah warkah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah setelah hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Namun Seri Paduka Baginda semalam berkenan supaya Muhyiddin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri baharu yang dilantik. Kalau persoalannya semalam, bagaimana dan apa yang akan berlaku jika Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, namun persoalan hari ini berubah kepada siapa Perdana Menteri yang ke-9. Ini tumpuan yang kami bawakan dari Istana Negara, pertemuan ketua-ketua parti untuk melihat dan juga menyaksikan perbincangan lanjut khususnya kepada siapa yang mempunyai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan yang baharu, seterusnya mengetuai kepimpinan kabinet yang baharu, terutamanya ketika negara berdepan dengan situasi yang benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit, terutamanya keadaan berkaitan dengan ekonomi, kesihatan dan COVID-19. Isu-isu berkaitan dengan kesihatan ini perkara yang kita cuba bawakan, dan kita nak melihat kepada mungkin ada congakkan, perhitungan dan juga nama-nama yang muncul yang bakal menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Jadi, saya nak terus saja ketika ini bersama dengan Hasimi Muhammad. Kita nak melihat kepada perkembangan terkini atau mungkin ada ketua-ketua parti yang telah pun tiba dan mungkin akan tiba seketika nanti. Hasimi, bagaimana dengan situasi dan juga keadaan sekarang dan apa yang boleh kita jangkakan dalam tempoh beberapa minit ke depan ini, Hasimi? Baik, terima kasih SND WTC. Sekitar 30 minit dari sekarang ataupun lebih kurang 1 jam dari sekarang kita menjangkakan wakil-wakil ketua politik akan mula tiba di Istana Negara melalui pintu 2 untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Dan setakat ini kalau kita boleh kongsikan sekitar 1-7 minit tengah hari ini masih lagi kelihatan tenang, namun kawalan di sekitar pekarangan pintu 2 Istana Negara ini sejak dari awal pagi tadi di mana yang saya buat liputan diperketatkan kawalannya. Sekatan telah pun dilakukan oleh pihak PDRM di bahagian sekitar 200 meter dari tempat lintas langsung saya ini untuk memastikan bahawa kenderaan-kenderaan yang memasuki kawasan pekarangan untuk menuju ke pintu 2 ini hanya kenderaan-kenderaan yang dibenarkan sahaja, termasuk juga kaki tangan Istana Negara yang akan melalui pintu 2 di sebelah kanan saya ini. Namun setakat ini kita difahamkan beberapa wakil parti telah pun mengesahkan untuk hadir menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Antaranya difahamkan wakil daripada UMNO
PAS, DAP, Perjuangan dan juga PKR serta warisan difahamkan di mana dimaklumkan bahawa UMNO akan diwakili oleh Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sekitar 1.30 tengah hari ini, sementara PAS telah memaklumkan bahawa wakilnya akan diwakili oleh Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Sementara kalau ikutkan daripada sumber yang memaklumkan bahawa wakil pejuang Parti Perjuangan Tanah Air akan diwakili oleh Presidennya Datuk Seri Mukhlis Mahathir sekitar 2 petang ini, sementara PKR akan diwakili oleh Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar 1.30 tengah hari hingga 2 petang. Itu rangka masa yang kami terima untuk ketibaan Presiden PKR. Sementara DAP kemungkinan akan diwakili oleh Setiausaha Agongnya iaitu Lim Guang Eng. Sementara Parti Warisan Sabah akan diwakili oleh Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal juga dalam lingkungan sekitar 2 petang. Namun seperti kebiasaannya sebelum ini, sesi akan berlangsung. Sesi sembah maklum itu akan berlangsung sekitar 30 hingga 40 minit setiap wakil. Sama ada ketika ini kita tidak pasti akan hadir secara serentak ataupun telah ditetapkan secara berperingkat-peringkat untuk kesemua wakil parti politik dan juga pemimpin politik itu hadir untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun itulah rangka masa 1.30 tengah hari hinggalah 2 petang di mana mereka ini wakil parti politik akan mula tiba di Istana Negara. Dan kalau kita melihat kepada cuaca ketika ini, saya ramalkan sedikit mendung. Namun kita harapkan ia tidak hujan seperti semalam liputan kawan-kawan kita yang terpaksa berbasah dan sebagainya. Namun kita harapkan cuaca akan kekal sebegini untuk memastikan bahawa liputan perkembangan semasa mengenai sesi sembah maklum wakil-wakil politik ini bersama Yang di-Pertuan Agong akan berjalan lancar, dan kita juga pastinya akan cuba mendapatkan mungkinlah sedikit intipati sekiranya ada wakil-wakil pemimpin politik yang berhenti untuk memberikan kenyataan kepada media hari ini. Dan juga Hasimi, seperti yang Hasimi nyatakan tadi, ini antara keperluan kita berada di Istana Negara dan juga kawasan-kawasan tertentu yang menjadi tumpuan sebelum ini, contohnya semalam di Putrajaya, di Istana Negara dan sebagainya. Dan setiap waktu sekiranya ada perkara-perkara berbangkit seperti ini ataupun perkara-perkara yang memerlukan perhatian segera terutamanya di Istana Negara ini, rakan wartawan akan berkumpul di sana, pengamal media akan mendapatkan visual terbaik untuk dipersembahkan dan juga untuk ditontonkan. Tetapi Hasimi, sejauh mana dan juga mungkin jangka masa lama mana yang mungkin rakan wartawan akan berada di sana, dan juga mungkin waktu-waktu itu laporan dari semasa ke semasa akan Hasimi bawakan juga, termasuk di media sosial Astro Awani mungkin? Betul, pastinya kita akan bawa perkembangan ini secara terperinci dan secara langsung dari masa ke masa di semua platform, khususnya kita akan bawakan di media sosial. Namun jangkaan kita mengikut kebiasaannya dalam sekitar 4.30 petang hingga 5 petang akan selesai sesi menghadap kalau ikutkan kepada kebiasaan sebelum ini. Namun kita tidak pasti jumlah wakil-wakil politik yang akan hadir hari ini. Adakah kesemuanya akan hadir pada hari ini atau kemungkinan juga akan hadir pada esok, kerana mengikut kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun bahawa masa diberikan kepada wakil-wakil pemimpin politik ini sekitar sehingga 4 petang esok untuk memukakan calon yang dirasakan akan mewakili untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9. Jadi kita menjangkakan kemungkinan akan selesai hari ini ataupun kemungkinan akan berlarutan sehingga esok, namun difahamkan bahawa nama-nama tersebut perlu dihantar secara surat. Ihsan. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Nanti kalau ada pergerakan dan juga laporan terkini, kita akan terus saja bersama dengan Hasimi untuk mendapatkan perkembangan terkini. Bagaimanapun, apa perlu yang kita faham ketika ini, yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menghadap ketua-ketua parti, dan seterusnya ia adalah perbincangan berhubung dengan bakal Perdana Menteri yang ke-9.
ke-9. Dan pastinya antara perkara yang harus ditekankan ketika ini adalah berkaitan dengan fokus menangani COVID-19, bagaimana untuk kita mencapai herd immunity ataupun komuniti kelompok, dan juga perkara penting adalah untuk pemulihan ekonomi, dan akhirnya kita nak melihat kepada mungkin apa yang berlaku dalam situasi sekarang ini, terutamanya melibatkan politik, adalah perjalanan menuju ke PRU yang ke-15, dan akhirnya mandat rakyat diperlukan dalam menstabilkan kembali situasi politik negara. Tetapi situasi dan keadaan sekarang ini tidak memungkinkan perkara itu berlaku dalam masa terdekat selagi kita tidak mencapai herd immunity ataupun program vaksinasi diberikan lebih daripada 80% populasi rakyat Malaysia ketika ini. Baik, sebentar nanti saya akan bersama-sama dengan seorang penganalisis politik untuk kita melihat dengan lebih lanjut situasi dan juga diskusi kita berhubung dengan perkara ini yang menjadi persoalan, mungkin jangkaan kita, siapa Perdana Menteri yang ke-9 dan sebagainya, pembentukan kabinet dan menerajui kabinet negara dalam memacu keadaan dan juga situasi ini.